Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan menyambung pelajaran minggu lepas, iaitu tajuk bertayamum pendidikan Islam bagi tahun 5 siri yang kedua. Okey, baiklah. Pada hari ini kita akan mempelajari 3 perkara, iaitu yang pertama syarat-syarat bertayamum, yang kedua perkara-perkara yang membatalkan tayamum, dan yang terakhir iaitu ketiga adalah tata cara bertayamum dengan sempurna. Okey, baiklah, jom kita sama-sama belajar pada hari ini. Syarat-syarat tayamum. Untuk bertayamum, kita mestilah memenuhi syarat-syarat ini. Yang pertama adalah mencari air selepas masuk waktu solat. Bukan kita cari air sebelum masuk waktu solat. Contoh, waktu zuhur jam 1.20, selepas 1.20 kita baru boleh cari air. Tak jumpa air, baru kita boleh bertayamum. Yang kedua pula adalah masuk waktu solat. Lepas azan sahaja baru kita boleh bertayamum. Bukannya masa kita nak solat zuhur jam 1.20, tapi kita dah bertayamum jam 1, tak boleh. Yang ketiga pula adalah menggunakan debu tanah yang suci. Pastikan debu tanah yang kita nak buat tayamum tu tiada najis. Yang keempat pula adalah menghilangkan najis terlebih dahulu. Sekiranya tiada debu tanah yang lain, kita hendaklah buangkan najis terlebih dahulu sebelum kita menggunakan debu tanah tersebut. Okey, kita lihat pula perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Yang pertama adalah melakukan semua perkara yang membatalkan wuduk. Apa sahaja perkara yang membatalkan wuduk, secara automatik perkara tersebut juga akan membatalkan tayamum kita. Contohnya terkentut, berhadas kecil dan juga lain-lain. Yang kedua pula adalah ada air selepas bertayamum sebelum solat. Lepas kita bertayamum, kita nak solat. Tiba-tiba kita terdengar air mengalir sebelum kita solat tu. Tayamum tersebut juga akan terbatal. Yang ketiga adalah sembuh daripada sakit dan boleh menggunakan air. Contohnya, seorang pesakit bertayamum kerana kecederaan pada anggota wuduk. Tayamumnya akan terbatal apabila kecederaannya sembuh. Yang keempat pula adalah telah luput waktu solat. Contohnya, jika dia bertayamum untuk zuhur, dia tak boleh gunakan yang dia bertayamum waktu zuhur tu untuk asar sebab waktu zuhur telah habis, itu telah luput. Perkara yang membatalkan wuduk yang terakhir adalah murtad. Apa maksud murtad? Murtad tu maksud dia keluar daripada Islam. Maksud dia orang yang keluar daripada Islam, bila sebelum tu di Islam dia bertayamum, lepas tu dia murtad, tayamum dia tu akan terbatal. Dan yang terakhir, jom kita lihat bagaimana tata cara bertayamum. Langkah yang pertama adalah berniat. Nawaitut tayammuma listibahati fardis salati lillahi ta'ala. Seterusnya, langkah yang kedua, menepuk kedua-dua belah tangan kepada debu, kemudian kita nipiskan debu tanah pada kedua-dua belah tangan. Tepukan yang pertama untuk kita sapu di bahagian muka, sekali sahaja ya, dari atas ke bawah. Okey, seterusnya langkah yang ketiga adalah kita tepuk sekali lagi kedua-dua belah tangan pada debu. Kita tipiskan debu tanah pada kedua-dua tapak tangan sekali lagi. Tepukan kedua ini untuk disapu kepada dua-dua belah tangan, kiri, kanan dan kiri. Okey, kita lihat bagaimana cara dia menyapu debu pada tangan kanan, kemudian tangan kiri. Dan yang terakhir adalah langkah yang keempat, iaitu membaca doa. Bacaan doa adalah sama seperti bacaan doa selepas wuduk. Okey, baiklah, setakat ini saja pelajaran kita pada hari ini. Semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.